Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kuasanya atas arasy. Allah tidak memerlukan pada arasy. Allah telah wujud sebelum arasy dan Allah ciptakan arasy. Dan Allah tetap maha tinggi. Allah tu sifat al-ulu, sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi sejak daripada azali. Allah ciptakan alam, tak ciptakan alam, Allah tetap maha tinggi. Allah ciptakan alam dan arasy di bawahnya. Kerana kedudukan yang mulia adalah kedudukan di atas. Ini daripada awal kita belajar, sebelum kita belajar bab istiwa. Jadi sama ada istiwa atau al-ulu, tetap Allah Subhanahu wa taala di atas. Tetap Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Tetap Allah maha tinggi. Ada arasy, tak ada arasy, sifat Allah tetap sempurna. Ilmu perdebatan mula dengan apa? Kita fokus pada ilmu mantik. Confirm quips ada belajar ilmu mantik. Adakah subjek ilmu mantik? Ada. Belajar quips ada? Tak ada. Tak ada Okey. Saya antara setuju diajar ilmu mantik. Walaupun penentang ilmu mantik, tapi setuju untuk kita faham betul-betul apa dia ilmu mantik. Baik, ilmu mantik ni ilmu apa? Ilmu alat, macam matematik. Matematik adalah sebahagian daripada kaedah yang diambil daripada ilmu mantik. Ilmu alat untuk tahu yang mana betul dan salah. Kalau dalam ilmu mantik yang diterjemahkan dalam kitab mantik yang diambil berat oleh ulama-ulama usul adalah bab yang terhad kepada dua bab, tasawur dan tasdiq. Tasawur dan tasdiq. Tasawur menghasilkan mabahas berkaitan dengan ta'rif-ta'rif. Tasdiq membahaskan berkaitan dengan qiyas, bincang tentang qiyas. Yang penting ilmu mantik ni, apa dia ilmu mantik? Apa beza ilmu mantik dengan ilmu kalam? Ilmu mantik, ilmu falsafah Yunan yang cerita tentang logik semata-mata tanpa dikaitkan dengan apa-apa masalah. Tak ada apa-apa persoalan. Untuk kaedah mantik kata, dua naqidain, dua benda yang kontradiks tak boleh duduk sekali. Tak boleh ada dua benda kontradiks pada satu tempat. Kalau orang tanya, ada dua orang tahu dia anak beranak, dia tanya, awak ayah ke? Ni yang mana bapa, yang mana anak ni? Dia tak ada seorang tu jadi bapa dan anak. Dia kena pilih salah satu. Bila kita ketahui bahawa dia ni, dua orang ni ada bapa dan ni, seorang bapa seorang anak, cuba tengok siapa mana bapa mana anak. Tengok ada ya bapa yang muda handsome macam anak kan. Orang tengok pun anak pula cepat tua. Tengok mana bapa mana anak. Dia salah satu je. Seorang tu ayah, seorang tu anak. Orang kata, awak duduk asrama, duduk luar ke dalam? Pilih luar atau dalam. Sebab dekat sini ada tanaqudat, ada syairah ada katakan luar dalam ni contoh dalam ilmu mantik. Tanaqud, tak boleh sama ada luar atau dalam. Sampai masa syairah kata tak luar tak dalam. Allah dan alam. Allah dan alam maksudnya Allah, kewujudan ni ada dua. Satu kewujudan khaliq dan makhluk. Al-mawjudat dalam kita belajar ilmu kalam ada dua saja. Sama ada yang wajibul wujud atau yang mumkinul wujud. Wajibul wujud dan mungkin wujud. Yang tak wujud mustahil memang tak wujud lah. Dia ada yang wajib, ada yang harus. Yang mustahil memang tak wujud lah, ma'dum. Tapi yang wujud ni, yang wujud ada dua. Satu yang wajibul wujud, confirm wujud, mesti wujud Tuhan lah. Manakala yang mungkinul wujud, alam. Allah boleh ciptakan kita, boleh cipta orang lain. Kita dah ada, mungkin kita tak ada. Sebelum kita ada, sebelum kita wujud, kita tak wujud dan sebagainya. Kita mungkin. Kewujudan kita tak mesti. Tapi Allah, Tuhan, mesti wujud. Dipanggil wajibul wujud. Sekarang ni Allah subhanahu berkaitan dengan Allah dengan alam ni. Allah bersama alam ke atau tidak bersama? Pilihlah. Tak bersama artinya Allah di luar alam atau Allah di atas, macam tidak bersama dengan alam. Allah istiwa di atas arasy. Jawapan yang jelas. Luar di dalam alam atau luar alam?
Nak kata dalam alam, itulah golongan batiniah. Allah di mana-mana dan sebagainya. Kalau kata Allah tidak dalam alam, Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam alam. Nanti Allah di luar alam. Di luar di mana? Tempat yang maha tinggi. Allah maha tinggi. Alam ni terhadap pada arasy Allah maha tinggi dan bukan terkait dengan alam. Dan itulah kaul salafus salih, Ahlussunnah wal Jamaah. Tuhan bukan bersama dengan alam. Habis kat mana? Allah beritahu Allah istawa atas arasy. Alam ni terhadap pada arasy. Macam mana bentuk ceritanya? Cerita kemudian. Yang penting dua jawapan saja. Oleh kerana golongan ahli kalam di kalangan Asy'ariyah tak nak isbatkan Allah atas istiwa, dia boleh tukar ilmu mantik dia. Tidak di luar, tidak di dalam. Confirm, saya ada orang rat pada ni, tapi biarlah. Saya pun ada jawab balik. Tapi kata mana, tapi tinggal. Yang penting ilmu mantik ni, dia tak, ilmu mantik adalah ilmu logik, formula-formula dalam berkaitan ilmu logik yang diambil daripada falsafah Yunan, terutama Aristotle. Dia sebenarnya Socrates, Aristotle dan juga Plato, tetapi lebih kepada Socrates, Aristotle punya logik yang sampai ke kita yang dalam perbincangan ilmu falsafah. Jadi ilmu logik yang diwarisi atau diambil daripada ilmu Yunan, yang tak dikaitkan dengan apa-apa masalah. Contoh tadi dah masuk contoh berkaitan ketuhanan. Dah jadi ilmu kalam dah. Contoh saya bagi tadi tu contoh ilmu kalam. Bila formula kata dua benda tanaqud tak boleh masuk sekali, tak boleh ada sekali, tak boleh tolak dua-dua sekali. Ini kalau kata luar dan dalam, kita jawab satu je, pilih salah satu saja, sama ada di luar atau di dalam. Tak boleh kata dia kat luar dan dalam. Kat luar dan dalam, dia benda tu satu. Di luar dan dalam tak boleh berlaku. Atau tak di luar, tak di dalam pun tak boleh. Dia tak boleh berlaku, tak boleh menafikan kedua-duanya, tidak boleh mengisbatkan kedua-duanya. Jadi kaedah dalam bab mantik ni, dia kaedah semata-mata. Dia tak kaitkan dengan apa-apa masalah. Cuma masalah saya bagi masalah berkaitan dengan ilmu kalam. Apabila formula mantik dipraktikkan kepada masalah al-uluhiyah, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan perkara ghaib, berkaitan dengan kenabian, namanya ilmu kalam. Faham? Tadi kaedah tadi asalnya kaedah mantik. Ceritanya asalnya kita kata mana Ustaz Nidal dalam dewan ke luar dewan? Asalnya, contoh asalnya, kat luar, tadi kat dalam. Dia tak akan terserentak pada satu masa. Itu pada asal, contoh asal. Tapi bila dipraktikkan contoh itu kepada masalah al-ilahiyat, berkaitan dengan ketuhanan, masalah-masalah berkaitan dengan Tuhan, atau berkaitan dengan kenabian, atau berkaitan dengan urusan-urusan akhirat, atau urusan-urusan perkara ghaib, dinamakan sebagai ilmu kalam. Bila dijadikan ilmu mantik sebagai alat untuk memahami agama ini yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan, termasuk masalah malaikat dan sebagainya. Cuma perbincangan ilmu kalam fokusnya kepada tiga topik utama tadi: al-ilahiyat, an-nubuwat dan as-sam'iyat. Okey. Jadi jelas apa dia ilmu mantik? Ilmu logik. Okey. Kata Al-Imam Al-Jurjani, kata beliau, ilmu mantik apa dia? Alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihnu 'anil khata'i fi at-tafkir. Alat undang-undang pemikiran yang bila kita jaga betul-betul, kita tak salah fikir. Ini takrif yang dikemukakan oleh ahlinya, ahli ilmu mantik. Okay, jadi ilmu mantik ni dia bukan ilmu yang dia ilmu formula semata-mata. Contoh kita kata tambah. Formula tambah tu tak kira lah tambah nombor kecil ke nombor besar ke, dia tambah. Tolak. Jalan kerja tolak tu nak tukar nombor macam mana sekalipun, dia hanya kaedah semata-mata. Masalah dan soalan tu bergantunglah pada kita yang letakkan. Jadi ilmu mantik begitu. Cuma kaedah itu betul ke 100%? Itu yang kita kritik. Secara asalnya kita tak tolak ilmu yang ajar kita cara logik. Tapi adakah semua yang ada kat ilmu mantik Yunan itu betul? Jawapannya tak. Sebab tu Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam,
rad kepada bukan setakat ilmu kalam. Ilmu mantik yang digunakan sebagai asas untuk mengukur kebenaran, beliau juga rad pada sebahagian daripada bahasa mantik, dan beliau mengemukakan pandangan yang tersendiri, dan beliau adalah pakar ilmu mantik. Tapi bukan, jadi kita yang ada ulama yang membenarkan belajar ilmu mantik, ada yang mengharamkan. Kita akan tengok selepas ni. Yang penting ilmu mantik ni ilmu formula. Kenapa ada ulama yang mengharamkan? Ramai di kalangan ulama salaf dan khalaf yang mengharamkannya. Kerana apa? Li'annahu madkhalun lil falsafah. Sebab dah belajar ilmu mantik, dia jadi mukadimah belajar ilmu falsafah. Falsafah dia mula cerita Tuhan tadi. Dah guna pakai logik. Sedangkan ilmu mantik logik apa? Logik berkaitan dengan alam ni, logik benda yang kita nampak. Formula-formula tu formula yang ada berkaitan dengan alam. Tuan-tuan nak buat ta'rif, tasawur, ta'rif. Belajar ta'rif. Kita ta'rifkan wajah. Wajah adalah sebahagian daripada anggota yang mempunyai mata, hidung, pada ini wajah siapa? Wajah makhluk. Wajah makhluk. Untuk perkara ghaib, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mana boleh guna ta'rif tu? Mana boleh guna ta'rif mantik untuk perkara ghaib? Kita hanya mampu buat ta'rif satu perkara bila kita kenal mahiyahnya, tahu macam mana. Bila saya nampak rumah, saya kenal rumah, baru saya mampu ta'rifkan apa itu rumah. Ada bumbung, ada tiang, sebagainya. Ta'rif yang jami' mani' hanya terhadap perkara yang kita ada ihatah ilmu dengannya. Kita faham ilmu betul sehingga kita wujudkan satu ta'rif yang sempurna untuk satu perkara. Tapi untuk perkara ghaib, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mampu. Kita tak kenal Allah secara syumul. Kita hanya tahu apa yang Allah beritahu pada kita. Maka dalam kalimah-kalimah yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya mampu kata sifat itu Allah beritahu kami beriman, tapi macam mana? Selayaknya bagi Allah. Sebab kita tak boleh samakan dengan takrif yang ada pada makhluk. Masalah kat mana berlaku? Orang pergi baca tentang sifat-sifat Allah, ditakrifkan sifat makhluk. Betul-betul mustahil Allah bersifat demikian. Sedangkan kamu yang mentakrifkannya dan membayangkannya sifat makhluk. Betul, ilmu mantik tak boleh masuk dalam bab ilmu ghaibiyat, tak boleh masuk bab ilahiyat, tak boleh masuk bab sam'iyat. Sebab tu ilmu mantik, Asy'ariyah selamat bila tak keluarkan, bila tak masukkan ilmu mantik dalam bab sam'iyat. Dia masuk sam'iyat. Dia boleh terima apa yang ada di syurga, neraka. Dia boleh terima berkaitan dengan adanya azab kubur sebagainya. Tapi Mu'tazilah yang masukkan tak terima azab kubur. Kami nampak korek kubur, tak nampak pun malaikat bantai dia. Kami letak mikrofon kat dan speaker, tak dengar pun suara orang menjerit kena pukul. Mana boleh kita takrifkan alam selain daripada yang kita nampak zahir depan kita dengan kaedah-kaedah dan alat ilmu yang kita tahu di dunia ini. Kita perlu pisahkan dengan jelas. Sebab tu Ibn Salah mengharamkannya dalam kitab Ulumul Hadis. Begitu juga Imam Suyuti dan ramai lagi. Yang penting nak tengok jam 10 minit. Anda 10.30 kan? Okey, lagi 15 minit, laju sikit Tapi ada ulama yang membenarkan. Siapa? Syangqiti rahimahullah. Syekh Syangqiti dalam suatu beliau tulis kitab Adabul Bahth wal Munadharah. Beliau tuliskan kitab tentang ilmu mantik. Beliau kata kalau siapa yang boleh kaji ilmu mantik, mahir ilmu mantik dan guna pada tempatnya sesuai sebagainya, apa salahnya? Dan itu kebanyakan ulama mutakhirin membenarkan, tapi dengan syarat jangan gunakan untuk bab ilahiyat, bab sam'iyat dan bab ghaibiyat ataupun bab an-nubuwat. Baik. Okey, kalau gunakan ni anak tengok test ni. Antum nampak tak nampak ni? Ni kata Ibn Taymiyah rahimahullah. Yang ambil daripada kitab Ar-Rad al-Mantiqiyyin. Masa beliau rad pada ilmu mantik, orang kata kenapalah rad pada ilmu logik? Korang tak guna ke ilmu logik semua ni? Kata Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau kata kalau gunakan ilmu tabi'ah, ilmu matematik, gunalah. Itulah yang sepatutnya tempat guna ilmu mantik. Nak gunakan formula-formula ni, kata Syekh, falamma istikhdamuhu fil umur at-tabi'ah. Kita tengok pada Ibn Taymiyah. Kata Ibn Taymiyah, wal khata'u fima taquluhu al-mutafalsifah fil ilahiyat wan nubuwat wal ma'ad wasyara'i' a'zam min khata'il mutakallimin.
Wa amma fima yaqulunahu fil ulum at-tabi'iyyah war riyadhiyyah faqad yakunu sawabul mutafalsifah akthar min sawabi man yaruddu alaihi min ahli kalam. Jadi kalau guna ilmu mantik yang guna. Kalau cerita ilmu mantik pada bab keduniaan, bab ilmu sains, bab matematik sebagainya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang golongan ahli falsafah lebih baik daripada ahli kalam yang rad pada mereka. Tapi bab ilahiyat, bab nubuat, sam'iyat, tolak semua sekali. Sebab ilmu tu tak sesuai untuk digunakan untuk Allah. Mana mungkin kita Allah Subhanahu Wa Taala istiwa atas arash, tiba-tiba datang golongan yang pakar ilmu mantik, ilmu datang, kalau arash tak ada, Allah kat mana? Mustahil Allah duduk di atas istiwa atas arash. Sebelum ada arash, Tuhan di mana? Yang mentarifkan dengan konsep graviti ni siapa? Itu kita yang perlukan cerita-cerita. Tak ada kursi, kita duduk kat mana? Tak ada tempat nak duduk kat mana? Malam ni tidur mana? Mengantuk-mengantuk nak tidur mana? Ini semua cerita kita. Kenapa nak disebutkan istilah-istilah dan kelaziman-kelaziman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk Allah, kita akan hanya tafsirkan bahawa Allah bersifat dengan sifat sempurna. Bila Allah istiwa artinya Allah beristiwa di atas arash. Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kuasanya atas arash. Allah tidak memerlukan pada arash. Allah telah wujud sebelum arash dan Allah ciptakan arash. Dan Allah tetap maha tinggi. Allah tu sifat al-ulu, sifat zatiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha tinggi sejak daripada azali. Allah ciptakan alam, tak ciptakan alam, Allah tetap maha tinggi. Allah ciptakan alam dan arash di bawahnya. Kerana kedudukan yang mulia adalah kedudukan di atas. Ini daripada awal kita belajar, sebelum kita belajar bab istiwa. Jadi sama ada istiwa atau al-ulu, tetap Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Tetap Allah maha tinggi. Ada arash, tak ada arash, sifat Allah tetap sempurna. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Tak ada cerita arash tak ada ni, nanti macam mana Tuhan duduk kat mana, ada sampai yang sambil ketawa nanti Allah terjatuh ke. Ini daripada mana? Akidah cara macam ni ke nak jadi benteng kepada Ahlussunnah wal Jamaah? Baik, yang penting kita terus masuk pada apa dia ilmu kalam. Saya dah takrifkan tadi, ilmu kalam ialah menggunakan ilmu mantik dalam masalah-masalah al-ilahiyat, an-nubuwat dan as-sam'iyat.